Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi min as-samawati wa min al-ardi wa bihi ma syaa'a min syai'in ba'd. Subhanahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu basyiran wa nadhiran wa adal amanan wa nasrul ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi wa sunnah sunnatihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa iman dan serta muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang berbahagia sekalian. Alhamdulillah, bersyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama kita dapat berada di dalam suatu majlis ini, di mana suatu majlis ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan ini kita dapat mengecapinya dan memperhatikannya bila mana kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan insyaallah pada pagi ini kita sambung pengajian kepada kitab Mustalahul Hadis. Kita sudah baca satu hadis daripada hadis yang pertama, pada jilid yang pertama, daripada bab sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Hadis yang kedua daripada jilid yang pertama ini, daripada bab sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kuntu aktubu kulla shay'in asma'ahu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu fanahatni quraisyun wa qalu taktubu kulla shay'in tasma'ahu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu bil ghadabi wal ridha fa amsak فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. Abu Dawud, riwayat daripada Abu Dawud. Daripada hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh An Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr. Dia baca Abdullah bin Amr, sebenarnya daripada Abdullah bin Amr. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini anak kepada sahabat yang terbilang, iaitu Amr bin As. Amr bin As, anak dia Abdullah, anak dia yang meriwayatkan hadis. Abdullah ini pada asalnya nama dia ni Al-As. Nama dia sama dengan nama tok dia. Nama dia yang sebenar Al-As. Al-As Amr bin As. Jadi bila mana dia memeluk Islam, Nabi tukar nama.
Nabi tukar daripada Al-As menjadi Abdullah. Nabi kata anta Abdullah, awaknya Abdullah. Kerana Al-As ni makna dia si pederhaka. Al-As, orang yang melakukan maksiat, maknanya pederhaka lah, yang melawan perintah. Al-As. Jadi bila mana dia memeluk Islam, Nabi gelar dia sebagai Abdullah, Abdullah Amr bin As. Dan dia ni mendahului ayah dia dalam memeluk Islam. Dia daripada kecil lagi dia memeluk Islam. Abdullah ini dikenali sebagai salah seorang sahabat yang kaki ibadah. Dia ni memang sangat kuat ibadah. Kalau kita baca hadis Bukhari, di antara salah seorang orang yang puasa tiap-tiap hari dia lah. Kita dengar sahabat-sahabat ada yang puasa tiap-tiap hari tak nak berhenti. Di antaranya adalah Abdullah. Dan orang yang beribadah sepanjang malam, tak tidur, sehingga ditegur oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dia juga Abdullah. Dia orang kuat ibadah. Dia kuat ibadah. Bila mana tahu perkabaran ini daripada Rasulullah SAW, lalu Nabi panggil dia. Bila mana dia datang berjumpa dengan Nabi, Nabi tanya, kata kamu dah yang puasa tiap-tiap hari ini. Nabi larang dia. Dan Nabi tanya dia, kamu dah orang yang selalu beribadah pada waktu malam, tak tidur dia. Dia kata dia dah. Maka Nabi larang dia daripada puasa tiap-tiap hari. Nabi kata, kamu puasa 3 hari di sebulan. Nabi suruh dia puasa 3 hari di sebulan, jangan buat tiap-tiap hari. Dia kata jangan begitu wahai Rasulullah. Walakinni, dia kata walakinni ajadatu quwwah. Akan tetapi diri aku ni ada kekuatan. Aku ni syabab, pemuda. Bagilah lebih lagi wahai Rasulullah, supaya aku dapat beramal lebih. Nak lagi, Nabi suruh bagi 3 hari. 3 hari. Tapi nak lebih lagi. Nabi kata cukuplah 3 hari sebulan kamu puasa, kerana 1 hari ini Allah Ta'ala gandakan 10 kebajikan. Mempuasa 3 hari daripada sebulan, maknanya 10 kali 3 jadi 30 juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak nak. Dia kata bagilah lebih wahai Rasulullah. Kalau macam tu kata Nabi, kamu puasa saum akhi Daud alaihissalam. Kalau jika kamu nak juga, kamu tak boleh buat puasa direct. Kamu kena ikut puasa saudaraku, yakni Nabi Daud alaihissalam. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Dia nak lebih lagi, tapi Nabi kata setakat tu yang boleh buat. Kerana di dalam hadis yang lain Nabi menyebut, kamu kena bagi hak kepada keluarga kamu. Kalau puasa hari-hari tak ada hak untuk keluarga. Dan mungkin setiap hari, dalam seminggu, dalam sebulan kamu berpuasa, ada di kalangan tetamu kamu nak datang ke rumah. Kalau kamu sentiasa puasa, bila mana nak menjamu keluarga lagi, apa semua lagi, tetamu datang ke rumah, kamu kena bagi hak kepada tetamu kamu, kepada keluarga kamu. Kalau puasa hari-hari tak ada hak dalam mereka. Sebab tu kita kadang-kadang kalau kita berpuasa, kita tengok kepentingan. Setengah orang dia berpuasa, kalau orang ajak makan, kalau kenduri apa lebih penting daripada itu, maka kita berbuka dah puasa demi nak meraihkan tentang pegangan ukhuwah. Tapi kalau ajak makan kedai macam biasa-biasa, dia baik puasa dah. Tapi kita puasa dah. Cuma kalau untuk nak eratkan ukhuwah, apa kepentingan ukhuwah ini, kalau orang ajak makan, kita buka puasa. Itu bagi puasa sunnah. Jadi kata Nabi, kamu nak puasa, kamu puasa ikut saudara tu, yakni Nabi Daud alaihissalam. Lalu Abdullah ni dia terima suruhan Nabi. Ketika mana dia ni tua, menjaga umur yang Nabi sudah wafat, dia pun bukan seorang muka menyesal. Dia pernah menyatakan, ya laitani qablu rukhsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia sudah tua ni, dia rasa tak ada tenaga nak puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Dia pun menyatakan, ya laitani qablu rukhsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah indahnya dulu kalaulah aku ni ambil kerenganan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak bagi kepada aku 3 hari sebulan, tapi aku nak sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Tak Allah lah. Dia ni hilang tenaga, dah tua.
Nabi sudah wafat. Tapi oleh kerana aku ni sudah berjanji dengan Rasulullah, aku puasa sedemikian seperti mana saudaranya Abdullah ni teruskan juga sehinggalah akhir hayatnya. Kehidupan dia begitu, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, dan tiap-tiap malam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenali sebagai kaki ibadat Abdullah bin Amr bin As. Dan dia ni adalah anak daripada sahabat yang terbina yang bernama Amr bin As. Dan Amr bin As ni kita tahu sejarah dia ni sebelum masuk Islam pun menjadi orang terkenal di kalangan masyarakat Quraisy. Dia ni orang hebat, Amr bin As. Di saat ketika mana dia nak meninggal, Amr bin As ni dia nak meninggal, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Shumas. Kata Ibnu Shumas, ketika mana Amr bin As ni nak meninggal, ayah dia ni nak meninggal, kami datang ke rumah dia, menziarahi dia di saat ketika mana Amr bin As ini menghadapi sakaratul maut. Kata Ibnu Shumas, di kalangan para sahabat semuanya hadir ketika mana dia nak menghadapi sakaratul maut. Bila mana kami hadir, Amr bin As ni dia berpaling tengok ke arah dinding, seolah-olah tak nak tengok orang yang menziarahi dia. Lalu datang anak dia Abdullah ni, pujuk ayah dia, wahai ayahku, kenapa buat macam ni? Orang datang ziarah ayah berpaling tengok ke arah dinding, seolah-olah tak nak tengok muka orang yang menziarahi ayah. Kenapa ayah buat macam ni? Kenapa? Ayah risau tentang apa? Bukankah Nabi SAW banyak bagi berita gembira kepada ayah? Dalam hadis yang disebut oleh Imam Muslim, Nabi kena Amr bin As ini adalah orang yang paling baik imannya, orang yang paling soleh dalam masyarakat Quraisy, dan Nabi bagi kepercayaan kepada dia, dilantik menjadi gubernur di negara Oman. Banyak Nabi bagi perkabaran gembira kepada Amr bin As. Nabi banyak bagi berita gembira ni, wahai ayah. Kenapa ayah risau sangat? Ayah dia anak dia datang pujuk. Lalu daripada dia berpaling tengok ke arah dinding, setelah anak dia dipujuk, maka dia berpaling tengok ke arah orang menziarah ini. Dan Amr bin As ini berpesan kepada anak dia, oleh kerana anak dia dipujuk ni, dia pesan kepada anak dia, dia kata, wahai anak, tahu tak kita semua, kita bila mana menjadi sebagai manusia ini, bila mana kita mati nak balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang paling berharga melainkan kita jaga kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada bekal bagi kita yang paling baik nak berjumpa dengan Allah melainkan kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Kita sebagai manusia dipesan kepada anak dia supaya jaga baik-baik kalimah syahadah. Tak ada bekal yang paling baik kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan kita bawa bekal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapakah kita? Sultan ke kita, keturunan orang kaya ke kita, gubernur ke kita, khalifah ke kita, tak ada yang paling mulia melainkan kita bawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum dia nak mati, dia pesan pada anak itu Amr bin As sebagai seorang orang yang besar, gubernur, pesan kita. Kalau kita hari ni, kalau ayah gubernur tak pesan, dia pesan kata harta dulu di Sungai Rama tu bagi ku anak bos lah, aku adik nombor bos, mau bangun ni habis ni, habis tu kita besar harta tak anak kita lahir, kita mati. Amr bin As dia suruh anak dia jaga betul-betul. Kerana kalimah syahadah walaupun kita lihat begitu ringkas, hanya 2 ungkapan sahaja dan sebutannya sangat ringkas, lama boleh sebut, akan tetapi kalimah syahadah ini mengandung makna yang sangat besar.
dan mengandungi isi yang sangat banyak, sehingga kan dia menjadi rukun yang pertama di dalam rukun Islam. Rukun Islam, bila mana malaikat datang berjumpa dengan Nabi dan menghadap sehingga berlaga berlutut dengan Nabi, mereka bertanyakan kepada Nabi, sebutkan rukun Islam. Nabi kata, mengucap 2 kalimah syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kalau nak kira, bab muamalah tidak disebut dalam rukun Islam. Melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk isu tentang hukum hudud. Orang kata hudud ni tak wajib sebab tak ada dalam rukun Islam. Dia tak faham. Kalau nak kira tak ada dalam rukun Islam lah, berzina tak ada sebut, maknanya boleh lah. Jadi bab muamalah pun tidak disebut dalam rukun Islam. Bab nikah kahwin tidak disebut di dalam rukun Islam. Tetapi kenapa menjadi wajib? Sebab perkara-perkara hukum hakam yang tidak disebut di dalam rukun Islam ini, yang banyak Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, dan tunjuk ajar daripada Nabi tentang kewajipan ke atas diri kita, benda yang sunat di atas diri kita ini, kesemuanya perkara ini terkandung di dalam kalimah syahadat. Dia terkandung, dia masuk dalam kalimah syahadat. Baik hukum kisah, baik hukum hudud, baik tentang hukum jual beli, hukum nikah kahwin, muamalah kita, kesemua hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan makan gizi, apa kesemua ini, hukum-hukum ini dia terkandung di dalam kalimah syahadat. Walaupun kita nampak ringkas kalimah syahadat ini, tetapi dia mengandungi makna yang begitu banyak. Sebab tu Amr bin As dia pesan supaya jaga kalimah syahadat ini. Bagi mereka yang tak jaga tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut cara yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka ini merosakkan kalimah syahadat. Boleh merosakkan kalimah syahadat sebab dia terkandung dalam kalimah syahadat. Dan memang nak mereka sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bagi peringatan kepada anak-anak kamu yang terdekat, wahai Muhammad, bila mana anak-anak Nabi kumpul, Nabi sebut wa ana ad'ukum ila kalimataini khafifataini 'ala al-lisan sakilataini fil mizan syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi menyatakan, aku nak mengajak kamu supaya kamu mengungkapkan 2 kalimah. 2 kalimah ini yang dari segi sebutannya adalah terlalu ringan, tetapi dari segi timbangannya di hari akhirat adalah terlalu berat, iaitu ucapan syahadat bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ini pesuruh Allah. Nak menunjukkan kalimah syahadat ini ialah mengandungi makna yang begitu besar sehingga membersihkan seseorang itu daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Amr, kamu jaga baik-baik. Jika kamu jaga kalimah syahadat ini, kamu balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu selamat di hari akhirat. Kalau kamu rosakkan kalimah syahadat ini, kamu balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak selamat. Kata Amr bin As, pesan dia kepada anak. Lalu ayah nak cerita kepada kamu. Ayah ni di zaman kehidupan ayah melalui 3 zaman. Ayah melalui 3 zaman, kata Amr bin As. Zaman yang pertama, zaman ayah ni benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah tak boleh tengok muka Muhammad. Waktu itu ayah ni sangat benci kepada Muhammad ni sehingga kan tak ada orang lain yang ayah paling benci dalam masyarakat Mekah kecuali Muhammad. Ayah sangat benci. Kalaulah ketika itu ayah jumpa dengan Muhammad, ayah sempat ayah dah tangkap Muhammad, apa yang akan ayah buat kepada Muhammad? Faqatal, ayah akan bunuh Muhammad. Zaman pertama kehidupan Amr bin As, dia benci kepada Nabi sampai tahap dia nak bunuh Nabi. Cuma tak jumpa. Sebab dia ni di kalangan orang yang terpengaruh adalah masyarakat Quraisy, orang besar. Dia ni dalam masyarakat Mekah, kalau nak kira sekarang menteri luar, Amr bin As. Zaman pertama ayah lalui, ayah ni benci kepada Muhammad.
Maka kata dia, waktu itulah kalaulah Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa ayah confirm masuk dalam neraka. Ayah confirm masuk dalam neraka. Kerana waktu itu tak ada ayah paling benci menaikkan Muhammad. Tak boleh tengok muka dia. Sampai satu tahap Amr bin As bunuh Nabi. Dan Nabi memang kenal dia, sebab dia orang terkenal dalam masyarakat Quraisy. Itu zaman pertama dia cerita pada Nabi. Zaman kedua, dalam kehidupan ayah, sepanjang kehidupan ayah di zaman kedua, bila mana masa berlalu dalam keadaan sedemikian benci kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah campur di dalam hati ayah nak kepada Islam. Ganah-ganah dia sampai satu tahap nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, nak juga dia kepada Islam. Nabi tak pergi dakwah lagi pada dia. Allah Taala campur perasaan nak kepada Islam. Bila mana Allah Taala campur perasaan ini, ayah pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana berjumpa dengan Nabi, ayah menyatakan, ubsut yaminah. Muhammad, hulurkan tangan kanan kamu. Aku nak berbaiat kerana aku nak memeluk Islam dan berjanji nak mengikut perjuangan kamu, perjuangan yang bawa risalah Islam ini. Dia pergi cari Nabi. Lalu Nabi hulurkan tangan dia nak berbaiat dengan Amr bin As. Dalam riwayat yang lain, bila mana Nabi hulurkan tangan, dalam riwayat yang lain menyatakan Amr bin As tarik balik tangan dia. Tarik balik. Dia hulurkan tangan nak bersalah dengan Nabi, nak berbaiat dengan Nabi. Bila mana Nabi hulurkan tangan, dia tarik balik. Lalu Nabi tanya kepada dia, "Limaza Amr bin As? Kenapa semua ni?" Kenapa? Sebab Nabi kenal dia. Kenapa semua ni? Apa semua ni? Amr bin As menyatakan, "Wahai Muhammad, hari ini aku rasa nak kepada Islam dan aku nak mengikut, nak memeluk Islam dan nak mengikut perjuangan kamu, wahai Muhammad. Cuma sebelum aku nak berbaiat dengan kamu boleh tak bagi keyakinan kepada aku? Bila mana aku memeluk Islam, kamu boleh bagi jaminan tak kepada aku? Bila mana aku memeluk Islam, aku nak Allah Ta'ala ni ampunkan kesemua dosa-dosa. Kalau dah boleh buat macam ni, diampunkan dosa-dosa aku ni, aku akan memeluk Islam." Maknanya dia nak masuk Islam, dia ni bersyarat. Dia minta syarat aku. Hak kejahatan aku dulu tu biar Allah Ta'ala ampunkan kepada aku jika aku masuk Islam berbaiat dengan kamu. Maka kata Nabi, "Ya Amr bin As, tahu tak kamu, setiap manusia yang duduk dalam kesyirikan, duduk dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana dia memeluk Islam, maka Allah Taala akan mengampunkan segala dosa-dosa. Dia lahir seperti mana, dia ni suci seperti mana bayi baru lahir. Tidakkah kamu tahu? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak perlu letak syarat macam ni. Kamu memeluk Islam, mengucap kalimah syahadah, mengikut perjuangan aku, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Dan dalam Islam ini Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, bukan setakat itu saja. Bahkan kata Nabi, sesiapa yang berhijrah bersama aku, bila mana sampai ke Madinah, orang ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa. Dia akan jadi bersih balik orang berhijrah. Seperti mana bayi baru lahir. Dan kata Nabi, bukan setakat itu saja, bahkan sesiapa yang menunaikan haji dengan ikhlas dan dapat haji mabrur, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa ini, dan dia diseumpama bayi baru lahir. Jadi suci. Dua perkara yang kita terlepas, hak ada untuk kita nak menikmati tawaran Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perkara sahaja. Pertama tadi mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam, jadi suci, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dan kita ni Islam dah. Kalau tak nak masuk Islam balik, semata-mata nak benda ni, tidak boleh. Dan yang kedua kata Nabi, berhijrah. Berhijrah ini tak ada pada zaman kita. Tak bolehlah kita. Peluang bagi kita nak sucikan diri kita, segala dosa, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita ni, supaya suci daripada dosa-dosa. Peluang bagi kita hanyalah satu sahaja, yakni ketika mana menunaikan haji.
kita ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan haji, dapat haji mabrur, insya-Allah kita dibalik ke tanah air dalam keadaan suci seperti mana bayi baru lahir. Tapi kena ikhlaslah. Kadang-kadang orang sekarang ni pada duk gambar dah di Mekah ni, pergi umrah pun gambar, upload dalam Facebook apa semua, duduk kat Kaabah. Jadi ada usul-usul yang tidak boleh menimbulkan rasa riak. Tak boleh bicara lah benda tu. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Semua orang nak pukul gambar ni, ambil gambar tu, tangkap gambar ni, tangkap gambar tu, buat masuk tu. Tak tahu nak cerita pun siapa lah. Padahal awal kamu tahu dia di Mekah. Jadi peluang untuk kita nak jadi sedemikian hanya ada pada haji sahaja. Jadi kata Nabi, begitu keadaan. Mu tak perlu tetap syarat kepada memeluk Islam, mengikut perjuangan aku ini, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa. Maka kata Amr bin As, aku pun hulurkan tangan, ayah hulurkan tangan dan berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam. Maka di saat itu kata Amr bin As, aku ni rasa benar-benar sayang kepada Nabi. Aku ni sayang sungguh kepada Nabi. Tak ada orang yang aku ni yang paling sayang melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hormatnya aku kepada Nabi sampai tahap aku ni nak hormat kepada Nabi. Aku tak lihat pun pada wajahnya. Aku tak boleh tengok muka Nabi, wajah Nabi dalam keadaan lama kerana aku terlalu hormat. Sehingga kan kata Amr bin As, ada sesiapa di kalangan sahabat-sahabat yang lain, kalau ditanyakan kepada aku sifat tentang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak boleh cerita. Sebab dalam sepanjang sejarah kehidupan aku ni, aku tak pernah lihat lama keadaan Nabi. Kerana dia terlalu hormat sayang kepada Nabi sehingga bercakap pun dia tunduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, dia pernah menyatakan, Amr bin As ni dia pernah menyatakan, dia kata aku sayang pada Nabi, aku datang ke majlis Nabi ni, aku tunduk pada, tak tengok pada Nabi. Aku tunduk dan aku menganggapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu sayang kepada aku. Dengan sifat waruk dia ni, tunduk di hadapan Nabi, tak nak tengok, datang majlis Nabi, Nabi menyampaikan hadis, menyampaikan khutbah, dia duduk tunduk gitu. Dan dia rasa diri dia ni disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pernah satu ketika aku pergi berjumpa dengan Nabi, aku tanya, wahai Rasulullah, siapakah di kalangan para sahabat yang kamu sayang? Kata Nabi, aku yang sahabat di kalangan para sahabat yang paling sayang adalah Abu Bakar. Nabi sayang pada Abu Bakar. Jadi ingat ada Nabi sayang dia. Nabi sayang semua. Cuma Nabi kata yang paling sayang Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni banyak berjuang dengan Nabi daripada orang tak terima lagi Islam, berhijrah, bersembunyi di gua bersama Abu Bakar. Banyak juga pengorbanan Abu Bakar, dan Nabi kata orang yang paling sayang adalah Abu Bakar. Jadi kata Amr bin As, pada waktu itu aku ni sayang pada Nabi sampai tahap, dan jikalah Allah Subhanahu wa taala mengambil nafas, mengambil nyawaku di saat itu, nescaya akhirat tempat aku di hari akhirat sudah tentu di dalam syurga. Kalau Allah Ta'ala cabut nyawa dia waktu itu, waktu dia betul-betul sayang kepada Nabi. Kalau Allah Ta'ala cabut nyawa ayah ketika itu, sudah tentulah ayah ni berada di dalam syurga. Tapi Allah Ta'ala memanjangkan lagi umur, sehinggalah pada zaman ketiga dalam kehidupan ayah ni, ayah melalui saat ayah dilantik menjadi pembesar bagi kerajaan Islam. Dia dilantik menjadi gubernur, memegang berbagai-bagai jawatan yang tinggi. Dan ayah risau kehidupan ayah bila mana ayah diselubungi dengan jawatan yang begitu tinggi. Ayah bimbang keadaan ayah bila mana balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita hari ini berebut tak bukan jawatan. Sampai nama tidak tercadur, tak dia pakai bebas kan. Nak jadi cantik, nak jadi tawar diri, nak jadi pemimpin, orang bakal nak melok. Kerana kita dah tahu pemimpin ini adalah amanah yang begitu besar. Bukan nak cari kewajiban besar, amanah yang begitu besar. Amr bin As ni risau. Dia kata, kalau alangkah kalaulah aku mati di saat itu, sudah tentu aku masuk dalam syurga.
Tapi Allah Ta'ala lanjut omong aku dan aku memegang berbagai-bagai jawatan yang tinggi, yang besar di dalam Islam. Aku bimbang dalam saat aku memegang jawatan ini, takutnya tidak berlaku perkara yang tidak adil kepada rakyat. Bimbang. Moga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sajalah yang maha mengetahui nasib aku ketika mana aku memegang jawatan yang ini. Lalu kata Amr bin As, wahai anakku, jikalau aku meninggal di saat ini ketika mana aku memegang jawatan yang tinggi, aku mengharapkan kepada kamu, jagalah mayat aku ini, jangan bagi ada di kalangan manusia yang mengiringi aku, yang merantak ketika mana aku mati. Jangan bagi ada di kalangan rakyat ni merantak, bertepik, meraung. Ini perkara yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matinya seseorang, kalau kita tengok budaya negara Arab, merantak di pekar rambut, kadang-kadang tepuk tanah apa semua, menangis. Dia menangis tak apa, untuk nak menyatakan kesedihan kita mana perginya seseorang yang kita sayang tidak menjadi masa adab. Dia di sini hak Nabi larang merantak. Kita kadang-kadang kalau ayah mati, kadang-kadang mak terbesar janganlah menangis kesian pada mayat. Hak Nabi larang bukan menangis tak ada rasa adab, cuma jangan merantak. Kita menangis, merantak seolah-olah tak nak terima takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata Amr bin As, kamu jaga daripada kalangan manusia yang seperti ini, yang merantak kerana kematian. Jangan. Dan yang kedua kata Amr bin As, kamu jangan iringi mayat aku ini dengan bawa api. Walana, jangan ada orang bawa api, kerana api ini adalah sibuk kepada manusia. Kerana dia orang besar, takut orang buat sambutan keramaian apa semua tentang dia ni mati, ada sambutan besar-besaran apa semua. Jangan buat macam hak Nabi buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, matinya seseorang bawa ke kubur, bawa macam tu je. Kalau kita tengok di Mekah, tak ada sembahyang mayat, tak ada pun kain-kain Nabi. Kain-kain hak boleh kau apa semua ni tak ada. Pakai usul mayat gitu je. Hikmah dia supaya orang melihat bila mana mayat dibawa sedemikian, dia rasa dekat mati dengan dia. Kalau kita lupa begitu, hilang sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hikmah dia tidak ada. Sehingga kan di setengah tempat tu kalau kain tu tak ada, keluarga tak bagi bawa mayat. Ini tak bagi. Sehingga setengah tempat tak nak bagi bawa. Cari kain tu tak jumpa, keluarga tak nak bagi bawa. Padahal sunnah Nabi bawa begitu lah. Kita hilangkan sunnah, dan bila mana hilangkan sunnah Nabi, sudah tentu hilang hikmah yang sebenar yang Nabi ajar kepada kita. Kalau kita tengok Raja Fahd dulu, Raja Arab Saudi. Raja Arab Saudi kalau nak kira tak ada lah orang paling kaya. Raja Arab Saudi mati dia tak ada sambutan besar-besar tak ada. Buat macam orang biasa, usul mayat gitu. Apa? Usul mayat tak nak gitu. Kalau nak kira dia dalam dunia ni senarai masuk orang yang berapa yang terkaya di dunia. Mana ada negara yang satu-satu negara hak letak nama keluarga dia? Arab Saudi. Negara-negara lain kaya macam mana pun, negara letak nama melalui sepakat mesyuarat. Arab Saudi ni letak nama dia, nama keluarga dia, Malik Saud. Saud tu nama keluarga dia. Satu-satu negara. Brunei, kaya Brunei letak nama Brunei, tak letak nama Hasan al-Bolkiah. Tapi Saudi dia letak nama keluarga dia. Kaya. Tetapi bila mana mati meninggal raja, dia sambutan begitu biasa tanah, tak ada apa-apa. Jadi kata Amr bin As, jangan bagi ada orang yang macam bawa api apa semua, merantak tentang kematian. Amr bin As pesan kepada Nabi. Begitulah tunjuk ajar daripada di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ni tuan, kalau dia cerita hadis ini, dia antara orang kaki ibadah, begitu kuatnya ibadahnya dan tanggungjawab dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila mana kita dengar cerita-cerita di kalangan para sahabat, biarlah kita rasa timbul kasih sayang kita kepada generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kesungguhan mereka inilah, kerana pengorbanan mereka inilah Islam yang kita kecapi pada hari ini.
Kita nak jadi seperti mereka sudah tentu tak dapat. Sudah tentu tak dapat. Walaupun kita tidak dapat menjadi seperti mana mereka, jadilah kita ini orang yang sayang kepada mereka. Kerana kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku sayangkan orang-orang yang soleh, walaupun sekalipun aku ini bukan daripada kalangan mereka. Imam Syafi'i ini dia tawaduk pada hadiahlah orang yang soleh. Tapi dia menyatakan aku sayangkan orang-orang yang soleh, sekalipun aku ini bukan daripada kalangan mereka. Mudah-mudahan sayang aku kepada orang-orang yang soleh ini, aku termasuk juga di kalangan orang-orang yang soleh. Dengan aku sayang kepada dia. Mudah-mudahan kita dengar setiap cerita kita dengar daripada cerita-cerita sahabat Nabi SAW, kita dapat tanam dalam jiwa kita bahawasanya kita sayang kepada generasi para sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan sayang kita ini, kita termasuk di kalangan para sahabat. Kita nak beramal seperti mereka sudah tentu tak boleh. Tak boleh. Kalau nak tengok macam Abdullah sampai ke kedua puasa sehari, buka sehari, puasa tak lalat. Ini keagungan di kalangan para sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba munculnya aliran pahaman Syiah menghentamkan di kalangan para sahabat. Ini kita dah tak terima. Di kalangan mereka ni hentam para sahabat. Seperti mana yang disebut di dalam buku dia Usulul Kafi. Kalau tuan-tuan baca buku Usulul Kafi ni, pegangan mereka terhadap kitab Usulul Kafi seumpama kita ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada hadis Bukhari. Maknanya sumber kedua selepas daripada Al-Quran. Di kalangan mereka ni berpegang kepada kitab Usulul Kafi. Kalau tuan-tuan baca kitab Usulul Kafi, dalam kitab itu mengandungi kuno-kuno yang mengutuk sahabat-sahabat yang besar. Mereka kutuk Abu Bakar, mereka kutuk Umar di kalangan mereka. Ini kita tak boleh nak terima. Mereka cerca di kalangan para sahabat. Kata Abu Zur'ah, apabila seseorang itu mentahmahkan para sahabat, Abu Zur'ah ini adalah seorang ulama besar hadis. Bila mana seseorang itu mentahmahkan di kalangan para sahabat, maka tidak ada lagi hubungan antara dia dengan Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Nabi kata, jangan kamu jujur sahabat-sahabatku. Jika andai sekiranya salah seorang daripada kamu ini membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, tidak akan sama belanja itu dengan sejumput ataupun setengah jumput yang telah dibelanjakan oleh generasi para sahabat. Kenapa tidak sama? Sedangkan emas sebesar bukit Uhud lebih banyak daripada sejumput atau setengah jumput. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dia mengukur amalan seseorang, dia bukan mengukur sikit dan banyak saja. Bahkan dia mengukur keikhlasan insan, mengukur pengorbanan insan. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memulakan Islam mengikut Nabi di kala dunia keseluruhan menyatakan Nabi membawa ajaran yang salah. Nabi membawa ajaran yang sesat. Orang tinggal Rasulullah SAW, maka di kalangan para sahabat inilah yang membela Nabi. Dan mereka bela Nabi, mereka tak tahu nasib mereka bagaimana. Dalam hidup nak bela orang seorang individu yang ditindas ini, mereka tak tahu nasib mereka mencapai kemenangan ataupun tidak. Tapi mereka tetap bela kerana Islam mereka ni sangat kuat, iman mereka sangat kuat. Terpaksa diseksa, kena seksa, sanggup dia kena seksa, semata-mata nak membela Rasulullah SAW. Besar pengorbanan di kalangan para sahabat, sehinggalah Islam yang kita kecapi pada hari ini hasil daripada perjuangan mereka. Tiba-tiba munculnya aliran yang seperti ini mentahmahkan di kalangan para sahabat, maka sama sekali kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah kita tak boleh terima pandangan-pandangan yang sedemikian besar. Mudah-mudahan kita tanam sayang kita terhadap di kalangan para sahabat Nabi SAW. Jadi kata Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya, bahawasanya aku menulis segala yang aku dengar dari Nabi SAW dengan tujuan aku tulis bila mana aku dengar Nabi sebut hadis-hadis Nabi sebut ni aku tulis. Dan apa? Abdullah bin Amr dia ni, Abu Hurairah menyatakan aku tak boleh lawan
Abdullah bin Amr dalam sebuah hadis, aku tak boleh lawan. Abu Hurairah ni di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia ni disebut dalam ilmu hadis al-mukatsirin, orang yang banyak, orang yang terbelah. Misalnya selain daripada Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah di antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi Abu Hurairah menyatakan, aku tak boleh lawan Abdullah bin Amr dalam sudut ilmu hadis, aku tak boleh lawan. Sebab dia ni hafal, dia ni bila mana Nabi sebut dia tulis. Aku hafal saja, dia ditulis. Peka dia terhadap ilmu Nabi sampai. Jadi kata Abdullah ni, biasanya aku menulis segala yang aku dengar dari Nabi SAW dengan tujuan hendak menghafaz. Aku tulis, aku hafaz. Lalu dilarang oleh orang-orang Quraisy serta berkata, patutkah engkau menulis segala yang engkau dengar? Datangnya orang Quraisy ni, dia kata patut kamu tulis apa yang Nabi sebut ni. Sedangkan Rasulullah SAW ini adalah seorang manusia yang bercakap dalam masa dia marah dan dalam masa yang suka. Maknanya Nabi ni, kamu nak tulis hak Nabi kata, dia kata orang Quraisy, patut kamu tulis hak Nabi kata ni, sebab Nabi ni manusia juga. Kadang-kadang dia ada bercakap waktu dia marah, ada juga dia bercakap waktu dia suka, waktu dia gembira. Waktu dia marah tu kata kamu nak tulis, maknanya marah di sini Nabi akan ikut nafsu lah, kata Quraisy. Jadi bila mana orang ni kata begitu, setelah itu aku pun berhenti daripada menulis, aku tak tulis dah. Biasa dia tulis apa? Dia tulis Nabi sebut. Tapi bila mana di kalangan Quraisy menyatakan sedemikian, aku tak tulis dah. Kemudian aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Abdullah ni jadi waspada. Jadi dia mengadu kepada Nabi SAW, lalu baginda menunjuk kepada mulutnya dengan jarinya sambil bersabda, tulislah. Kerana demi Tuhan yang diriku ini di dalam kekuasaannya tidak keluar dari mulutku ini melainkan yang benar. Kata Nabi, tak akan keluar perkara-perkara daripada mulut aku ini, ucapan ini, melainkan perkara-perkara yang benar. Kerana Nabi bercakap melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua ini menerangkan bahawasanya yang pertama, penulisan hadis-hadis Nabi SAW telah dilakukan oleh generasi sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang kedua, baginda mengizinkan supaya hadis-hadis itu ditulis. Segala yang disampaikan oleh baginda adalah benar. Dan yang keempat, anggapan berlakunya kesilapan pada penyampaian baginda adalah anggapan yang tidak berasas. Ini golongan ibu pada hari ini, golongan ahli hadis. Kamu yang berhujah macam Quraisy ni berhujah dah. Hujah mereka tak nak terima hadis Nabi. Islam ni kita cukup guna Quran, hadis Nabi tak perlu. Jadi mereka nak tunjuk ni, mereka nak pakai kasut sebelah kaki. Orang yang pakai kasut sebelah kaki ni orang tiga suku. Mereka ni Islam ni dua sumber, Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala menyebut ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Kalau tak nak terima hadis Nabi, kita nak sembahyang macam mana? Nak keluar zakat macam mana? Dalam Al-Quran sebut secara umum, tunaikan zakat, dirikan sembahyang. Dah kita nak tahu mana subuh 2 rakaat. Kalau tak ikut Nabi, Nabi kata kamu nak sembahyang pun tengok seperti mana aku sembahyang. Maka di kalangan para sahabat tengok Nabi sembahyang, sahabat pun pergi kepada zaman tabi'in mengajar kepada tabi'in sehingga sampai kepada kita hari ini. Perkara ni berlaku, dan hari ni hok berlaku ni, hok timbul golongan anti hadis, orang tak nak terima hadis Nabi. Zaman dulu begitu. Orang letakkan pada asalnya hadis Nabi tak boleh nak terima kerana Nabi ni manusia. Dia bercakap waktu dia suka, waktu dia gembira, dan juga dia bercakap waktu dia ni dalam keadaan malu. Maka tak perlu tulis dia kata. Golongan tak nak terima hadis ni, hujah di kalangan hujah mereka. Cukup hanya kita Islam ni guna Al-Quran sahaja kerana takut timbul perkara-perkara yang salah. Pendapat pemikiran yang macam ni, ada yang macam ni, kita balik. Kita balik. Kerana taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah satu rangkaian yang sama. Allah Ta'ala guna kalimah yang sama, ati Allah wa ati Rasul. Adapun dalam ayat ini, wa ulil amri minkum, taat kepada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Allah Ta'ala memerintahkan supaya taat kepada pemimpin di kalangan kamu ini. Allah Ta'ala letak kalimah hati, menandakan taat kepada pemimpin tidak mutlak.
Kalaulah dia betul pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh taat. Nak menunjukkan bahawa di sini pemimpin ini ada waktu kala dia betul, ada waktu kala dia di sana. Ada kala dia di sana, ada kala dia ni betul. Sebab itu Allah Taala letak hati. Adapun pada Allah, pada Rasul, Allah Taala letak kalimah hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat kepada pemimpin di kalangan kamu. Menandakan taat pada pemimpin tidak mutlak, tapi taat kepada Nabi yang ini mutlak. Ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini bila mana Allah kata taat kepada Nabi secara mutlak, bermakna setiap perbuatan daripada Nabi, sebutan daripada Nabi, perkara yang tidak ada perkara yang sana. Sebab itu Allah Taala suruh taat secara mutlak. Secara mutlak. Jadi timbul perkara yang sedemikian. Masuk misal. Misal tu tadi. Syukur. Okey, kita baca sekarang huraiannya. Penulisan hadis Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala membawa syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Tuan kita syarah, dia kata baginda adalah sebagai seorang maha guru yang diberi tugas mengajar, maka segala yang ada ditakfiyah daripada baginda, sama ada perkataannya ataupun perbuatannya ataupun takdirnya. Takdir ini maknanya ketiada larangan Nabi. Mana sahabat buat sesuatu perkara, Nabi tak suruh dan Nabi tak larang. Maknanya ini dikira takdir lah, dikira hadis juga. Macam contoh orang makan dog lah. Orang di kalangan para sahabat dia ambil dog, dia makan dog, bewa pada pasir orang ni. Mahal tu. Saya duduk kat Mesir dulu, orang beli 200 sekor, 200 lebih. Ibu dog. Musim panas-panas. Tapi mahal, ceritanya mahal dia. Tapi orang makan. Saya kalau buat sendiri, saya tak boleh makan. Tapi kalau orang belum masuk, kita pergi hok siap dah, kita boleh makan. Dia banyak khasiat dia betul. Tapi kalau macam buat sendiri tu, memang tengok tubuh dia jadi tak boleh makan. Tapi khasiat dia betul. Di kalangan para sahabat tangkap di padang pasir, maka Nabi ada di situ. Nabi tak larang mereka. Di kalangan para sahabat ni makan. Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Ini dinamakan takrir. Takrir maknanya ketiadaan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai perkara-perkara syariah adalah semuanya berupa pelajaran, dan tiap-tiap pelajaran itu ada sahaja orang yang menerimanya. Secara ringkas. Jadi kedua daripada hadis ini, tuan kita syarah, dia menyatakan baginda mengizinkan supaya hadis-hadis ini ditulis. Penulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda secara rahsia. Mereka ni bukan tulis curi, hak Nabi sebut mereka tulis curi, tidak. Nabi tahu mereka tulis. Mereka minta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dilakukan setelah mereka mendapat kebenaran daripada baginda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi percaya di kalangan para sahabat adalah mereka, Nabi jawab mereka ni adil, orang yang adil. Mustahil di kalangan para sahabat menipu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Title sahabat ni Nabi bagi title adil. Di kalangan mereka yang adil, mereka ni dia mustahil berbohong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi izinkan. Cuma ada di sana ada hadis yang Nabi larang untuk tulis, hadisnya ada. Kalau aku sebut, kamu jangan tulis, hafal sahaja. Di kalangan ulama hadis mereka berbincang, adakah hadis yang Nabi suruh tulis ni? Ini hadis yang menunjukkan bahawasanya Nabi suruh tulis, Nabi bagi keizinan kepada Abdullah supaya tulis. Tapi ada hadis yang lain Nabi kata, jangan tulis apa yang aku sebut, hafal sahaja. Jadi bercampur di antara dua hadis. Di kalangan ulama hadis mereka berbincang, waktu Nabi menyampaikan hadis yang Nabi larang jangan tulis, waktu itu wahyu tengah turun, Al-Quran tengah turun. Nabi bimbang, takut di kalangan para sahabat ni dia bertukar dengan ayat Al-Quran. Jadi jangan tulis hadis, hafal ayat Al-Quran ini bila mana turun menyampaikan, tulis. Jadi ada tulis tangga itu. Jadi mereka dapat bezakan hadis ini, mereka terima daripada mulut ke mulut. Jadi Al-Quran ini ada tulisan. Jadi di kalangan para ulama menyatakan waktu wahyu ini tertangguh, Nabi izinkan supaya tulis kalau Nabi sebut. Adapun ketika itu wahyu itu turun, Nabi tak izinkan di kalangan para sahabat supaya tulis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana takut bimbang bertukar dengan ayat Al-Quran wahyu yang Allah Taala turunkan.
Jadi yang ketiga, segala yang disampaikan oleh baginda dari Allah Ta'ala tetap benar. Apa juga disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak harus diragu-ragukan, kerana semuanya benar dan wajib diturut serta dijadikan pelajaran oleh pihak-pihak yang berkenaan. Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya seorang rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan hukum-hukum Islam kepada umat manusia, sudah tentulah dipeliharanya dari perkara-perkara yang boleh menghalangi tugas dan yang boleh merosakkan apa yang hendak disampaikan itu. Kerana Nabi ini dia sudah tentulah dia tidak merosakkan apa semua perkataan dia sudah tentu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dari kecil lagi Nabi sudah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi di dalam hadis, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhan aku sendiri didik aku, kata Nabi, dan Tuhan didik dengan didikan yang paling baik, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji akhlak baginda di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau lah wahai Muhammad yang mempunyai akhlak yang mulia yang tidak ada tolakannya. Di sini nak menunjukkan bahawasanya apa yang telah dikeluarkan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, perbuatan Nabi sudah tentulah mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mungkin Allah Taala nak puji Nabi, sudah tentu Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya, yang menandakan bahawasanya Nabi tidak ada kesilapan di dalam kehidupan dia. Inilah keistimewaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Dan keempat, anggapan berlakunya kesilapan pada penyampaian baginda adalah tidak benar. Jadi tuan kita kata ada anggapan daripada pihak musuh-musuh Islam bahawa apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW itu tak boleh dipegang dan tak boleh ditulis semuanya. Kerana baginda kata mereka ni ada sifat-sifat yang boleh jadi tidak mesti betul segala yang diterangkan. Seperti perasaan marah dan perasaan suka. Sedangkan perasaan-perasaan ini kerap kali dapat mempengaruhi jiwa seseorang hingga tergelincir dari jalan yang betul. Anggapan ini demikianlah telah ditimbul pada masa hayat baginda lagi. Anggapan yang seperti ini zaman Nabi pun sudah berlaku lah. Orang takwil Nabi SAW sehingga sampai kali ni orang ada juga orang takwil Nabi. Sampai tahap boleh bercakap kita ni kalau nak sebut nak jadi orang Islam, kenapa kena sebut nama Muhammad? Siapa kena mengucapkan? Dalam mengucap nama Muhammad, orang takwil tentang keistimewaan Nabi SAW. Dan perkara ini berlaku sejak daripada zaman Nabi lagi, waktu hayat Nabi itu. Anggapan yang nyata salahnya itu adalah dengan secara langsung menyentuh kedudukan kerasulan baginda. Kerana sebarang keraguan tentang kebenaran kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bermakna ragu-ragu terhadap kerasulan baginda. Mereka ni berhujah ada di kalangan Nabi ni dia tak ingat. Nabi tak ingat ada. Mereka berhujah, mereka mengambil peristiwa Nabi tak ingat. Dia kata tak perlu nak tunggu Nabi, ada kalau Nabi ni lupa. Kenapa kita nak tunggu Nabi SAW? Dia ambil hujah. Dan ada dalam sejarah, kalau kita baca sejarah ada Nabi tak ingat. Macam contoh sembahyang subuh, Nabi tak ingat dalam satu perkara dan terpaksa di kalangan ulama berbincang disunahkan sujud sawi itu. Kerana Nabi ini merujuk pada Nabi tak ingat dalam bab satu perkara. Di sini kata di kalangan ulama hadis, Nabi Allah Ta'ala nak mengajar supaya bila mana berlaku kesilapan dalam sembahyang dan Nabi buat sujud sawi, maknanya kita ni boleh buat. Dan ada juga Nabi ketika mana di kalangan para sahabat bertekad, dia nak menentukan, ada di kalangan sahabat menyatakan Lailatul Qadar berlaku pada hari sekian, bertekad di kalangan para sahabat nak menentukan hari mana Lailatul Qadar. Maka waktu itu Nabi keluar ke rumah, Nabi tengok di kalangan para sahabat bertekad. Nabi nak keluar, Nabi nak cerita di kalangan di kalangan para sahabat. Nabi nak cerita hari sebenar berlakunya pada Lailatul Qadar. Bila mana Nabi pergi, Nabi dalam rumah dia, Nabi nak bagi tahu tentang berlakunya malam apa berlaku malam Lailatul Qadar. Bila mana Nabi pergi, Nabi tengok di kalangan para sahabat ni sedang bertengkar. Maka Nabi tak ingat bahawa dia ni keluar rumah nak bagi tahu kepada sahabat. Nabi sekat di kalangan para sahabat supaya jangan bertengkar. Jadi Nabi lupa, Nabi tak ingat nak sebut, nak bagi tahu kepada sahabat berlakunya malam Lailatul Qadar. Dan dia merujuk kepada sejarah ini. Dia kata Nabi pun pernah lupa. Sebenarnya Allah Ta'ala melupakan Rasulullah SAW supaya menjadi, kalau dah tahu malam Lailatul Qadar, semua orang jaga malam tu lah. Malam-malam lain tak buat dah amal ibadat.
Tak. Jadi itu rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berlaku sesuatu perkara yang lupa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Taala nak mendidik bahawasanya kita ni boleh buat. Kalau lupa macam ni Nabi tunjuk ajar, kita backup dengan sunat sujud sawi apa semua. Nabi Allah Taala nak mengajar kepada umat ni supaya turut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga waktu Nabi ni lupa. Ini adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lupa Nabi tak macam lupa kita lah. Cuma ini didikan daripada Allah. Allah Ta'ala sengaja buat macam tu kerana mendidik kepada supaya Nabi dapat didik umat dia. Jadi hujah mereka itu tidak betul. Anggapan mereka tidak betul bahawasanya Nabi SAW bercakap waktu dia marah, bercakap waktu dia gembira ni, ada kesalahan dalam ucapannya. Kalau ni anggapan seperti ini tidak betul. Kita pada pemahaman yang sedemikian. Maka dalam satu hadis yang kita kongsi ini, begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala dan kedua-duanya. Mudah-mudahan dengan satu hadis yang kita kongsi ini dia memberi makna yang besar kepada kita, insya-Allah. Untuk kita memahamkan kita ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bulan depan mungkin kita baca hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dalam bab yang kedua. Jadi bab yang kedua dalam kitab Mustikah Hadis ini ialah wajib berpegang teguh kepada kita dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang kita baca sebelum ini bab sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Mudah-mudahan ini bermanfaat pada kita bersama. Sekadar itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis yang pasal doa. Apa dia? Dalam hadis pasal doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam la ba'sa walakinnaha laisa min ta'am. Nabi tak makan doa. Ya ya. Nabi tak makan doa kan. Jadi soalannya kalau Nabi tak makan, jadi kita tak bawa biasa di negara Arab, tempat-tempat negara Arab, makanan mereka lah, memang makanan mereka lah. Jadi maksudnya adakah makanan sunnah ataupun macam mana kan? Maknanya nak tahu kalau itu sunnah atau tidak. Dia begini, dia sunnah ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama sunnah jalbiyah, maknanya sunnah yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang keduanya, maknanya sunnah ni kerana Nabi ni bersifat kepribadian dia ni sebagai orang Arab. Macam contoh, kita makan kambing. Nabi dalam tubuh kambing tu Nabi suka bahagian apa? Kira sayap, bahu kambing. Nabi suka yang lain Nabi tak makan. Nabi suka. Jadi kalau kita ni tak boleh makan kambing, contoh saya tak boleh makan kambing tu ni kepada ni tak suka sunnah. Dia bukan masuk sunnah yang Nabi ajar kepada kita. Adapun dalam segi pakaian, cara Nabi berzikir apa semua tu kira sunnah yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makan buah kurma sebelum mana kita berbuka puasa apa tu yang telah ditunjuk oleh Nabi. Dan ada juga di sunnah ni kerana Nabi ni hidup dalam kalangan masyarakat Arab. Kerana Nabi ni jiwa orang Arab dan Nabi buat benda-benda tu ada juga ditimbulkan perkara ni, maknanya termasuk bukan di kalangan sunnah Nabi lah. Cuma sunnah Nabi tu Nabi sebut di dalam hadis. Di dalam hadis kamu kena buat ni kalau berbuka makan buah tangan apa semua. Adapun dalam bab tadi Nabi maknanya nak menunjukkan takrir Nabi. Takrir Nabi di kalangan para sahabat, maka Nabi tengok Nabi sendiri menandakan perkara ni Nabi izin. Kerana agak mustahil bagi Rasulullah bila mana melihat perkara yang bercampur dengan syariat Allah, Nabi tak tegur. Jadi Nabi suka senyum pada mereka seolah Nabi ni izin. Jadi perkara ni tidak termasuklah sunnah. Kerana kita ni kalau nak ikut sunnah, kita tak payah makan nasi lah. Sebab kita kena makan gandum, Nabi makan gandum. Jadi maknanya perkara-perkara sedemikian kerana Nabi itu hidup di kalangan masyarakat Arab. Maknanya Nabi makan begini, Nabi makan begini, kerana dia duduk ke budaya Arab. Sehingga kan ada perbincangan di kalangan ulama, bahkan Ibnu Ashur menyatakan bahawasanya sehingga mereka mempertikai serban dan jubah Nabi itu ada di kalangan ulama menyatakan
Dia ni bukan sunnah. Kerana Nabi pakai ni kerana dia duduk dalam budaya Arab. Orang Arab ni dia pakai jubah dia. Jadi Nabi pakai jubah. Nabi pakai kerana sesuai Nabi duduk di dalam masyarakat Arab. Tapi waktu kita kira tak apalah. Kalau bawa pandangan tu sudah tentu akan jadi pening habis orang. Mana kita anggap kita ambil hak dapat pakai jubah ni sunnah Nabi SAW. Dan sunnah ni begitu luar. Ya sehingga itulah tertambah bab tu mungkin tuan lebih tahu lagi apa semua. Allah Taala kalau ada salah saya boleh tiru kan. Peperangan sipil ketika masuk perjanjian ada perjanjian Al-Ansari dengan Al-Mubarak dijatuhkan dari Fatimah dan Allah kan. Muawiyah. Jadi sekarang kita lebih mengajarkan soal Okey baik. Ini berlaku apa bincang di kalangan sarjana. Sarjana menyatakan sumber yang Amr bin As ini adalah sebagai perosok kepada ahli kalangan para sahabat, bahkan dialah yang nak menjadi ini riwayat yang tidak betul. Riwayat yang ditolak di kalangan ulama-ulama sejarah dan mereka nak memburukan. Dan riwayat yang seperti ini tipu di kalangan mereka ni di kalangan Syiah. Riwayat-riwayat semacam. Sebab kalau kita lihat mengikut riwayat Syiah ini banyak mereka merosakkan di kalangan para sahabat. Timbul cerita-cerita yang tidak betul. Banyak. Kalau apa ni, tuan boleh rujuk. pasti ada yang merasa tahu. Okey. Adakah kalau Amr bin As menjatuhkan Ali dan menaikkan menaikkan Muawiyah Muawiyah. memperhatikan permulaan pemecahan kebesaran. Jadi sekarang saya apabila melakukan satu kesalahan apabila perjanjian antara Muawiyah dan Ali baik untuk jadi khalifah, baik menggantikan khalifah yang lain. Maknanya dia Perjanjian politik kan. Jadi Muawiyah masalahnya ikut binaan ada politik menjatuhkan Ali dan menaikkan Muawiyah oleh kerajaan. Jadi saya minta pendapat soalan benda yang kepastian betul ke sebenarnya asli baik orang. Saya pindahan oleh cara yang putih jatuhkan orang, naikkan orang lain jatuh. maknanya saya syorkan rujukan itu kita lihat pada banyak tajuk pada sejarah. Maknanya ada suku yang mengatakan sedemikian, tapi ada pendapat di kalangan ulama yang tidak berlaku sejarah sedemikian kerana perkaranya adalah keburukan kepada Amr bin As. Jadi insya-Allah saya boleh tengok kita yang lain syorkan sejarah yang sedemikian. Banyak dalam politik ini selepas kewafatan Nabi banyak berlaku pencerah, banyak berlaku pencerah. Jadi di sini saya menekankan, saya cerita kepada Amr bin As ada waktu dia ni nak bunuh benci pada Nabi sampai tahap dia ni nak bunuh Nabi, dan ada ketika waktu zaman kedua dia sayang pada Nabi sedemikian rupa. Dan dia menyatakan waktu itu kalau Allah Ta'ala matikan aku di saat itu kau akan masuk syurga. Dan yang ketiga saya sebut Amr bin As, dia ni risau, dia nak mati dia risau berpaling tengok ke arah dinding kerana Allah Ta'ala lanjutkan usia dia menjadi pembesar. Maknanya usia politik dia, maknanya dia bermain politik. Jadi dia ni memegang jawatan yang tinggi, dia risau, tapi dia menyatakan itu Allah Ta'ala lah yang maha menilai untuk diri dia sendiri. Usia dia itu Amr bin As ialah ahli politik, bukan sebagai para sahabat. Para sahabat dia dijamin masuk syurga, tapi Amr bin As tak dijamin masuk syurga pasal politik dia.
InsyaAllah mungkin itu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi Amr bin As. Sedemikian rupa kalau penghujung tuan kata begitulah. Cuma kalau boleh lihat pada rujukan yang lain. Mungkin di sini ada kesilapan masa saya sampai. Mungkin itu sebagai teguran lah kepada pihak tuan. Saya rasa pada itulah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum